Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke kelas Mechanic of Machine DAM 21703. Kita berada di eksperimen kedua. Eksperimen kedua ni macam mana saya cakap dia susah jugalah. Experimentally pun susah. Theoretically pun susah juga. So kita masuk ni. Eksperimen kita ada dua objektif. Objektif pertama ialah kita nak compare experimental dan theoretical of F1 bagi F2 at certain contact angle. Bila kita ada contact angle ni, automatically kita ada friction kan. F1 ni kita punya equation, kalau awak ingat lagi, tapi dulu kita buat T1 per T2 equals to E mu theta kan, ke T2 per T1 ke T1 per T2 kan. Tak kisahlah. Yang penting atas ni mestilah tension kan. Dulu saya buat tight kan. Yang atas ni tight side, yang bawah ni mestilah slack side kan. Ini F2 silap ni, sebab nanti saya bacakan. Tight bagi slack equals to E exponential mu theta. Mu ni ialah coefficient of friction kan, biasanya lah. Dan theta ni lah contact angle. Dan lagi besar contact angle, automatically makin besar awak punya tension ratio kan. Basically kan, sebab E mu theta mesti naik kan, automatically naik juga kan. Ni eksperimen pertama. Kita dalam eksperimen ni kita cuba ubah theta, adakah dia punya ratio akan naik kan. Biologically, by theoretically kan. Dia sepatutnya naik kan. Eksperimen pertama. Eksperimen kedua dia, kita nak compare coefficient of friction. Allah, silap lagi kan. To determine the experimental value of coefficient of friction at certain material. Kita akan ada 3 material yang kita guna kan. Ini di question ni, ini daripada atas ni kan. Di atas ni kita ubah ni sebab kita nak cek mu kan. Dalam eksperimen kedua kita akan dapat value F1, F2 dan theta. Automatically you akan dapat value mu. Kita pergi eksperimen ni. Eksperimen ni sepatutnya awak buat boleh awak nampak sebenarnya. Bila saya explain pun awak takkan nampak sangat. Ini kita punya apparatus. Kita ada satu bulatan, lepas tu kita ada 2 spring kiri kanan. Bila ada spring ni, actually apa yang kita buat, kita ubah contact angle. Kita untuk eksperimen pertama sekali, kita akan set dia punya theta ni, contact angle sebagai 30 degree. 30 degree ni kita akan unlock pin nombor 6. Mana nombor 6 ni kita boleh unlock, kita tarik je lah. Lepas tu nanti kita akan pusing dia punya disk tu. Nanti dia akan set kepada 30. Itu pertama. Yang kedua, kita akan fix dulu end sebab kita nak tension kan. Mestilah kiri kanan fix kan. Yang kedua. Yang ketiga, kita akan increase dia punya tension. Kita akan nombor 9 kan. Nombor 9 ni kita akan pusing, dia macam skru kan. Kita pusing, dia makin tarik kan. Kita try buat dia initial tension pada dua-dua spring. Kita ada spring 7, dia akan lebih kurang 20. Spring 8 pun akan dapat 20. Dia takkan dapat ngam-ngam 20 lah. Sebabnya masa kan kita pusing tu dia tarik kan, automatically ada friction lah. Automatically dia akan beza, tapi taklah jauh sangat. Kita set kepada 20. Sebenarnya tak pernah nanti saya cerita lepas ni. Bila dah ada ni, ini kerja susah ni kan. View from front, rotate handle 2. Kita ada handle mana 2. Ni handle ni. You akan rotate. Saya nampak tak? You akan pusing ni kan. Ini masalah utama kan. You kena buat dia dengan constant angular tangan lah kan. Kita buat kan, pusing kan. Data you akan lari lah. Sebab kejap laju, kejap slow, kita manusia kan, mana boleh buat satu pusingan yang sama kan. Automatically
you punya data terlalu sikit. So bila you buat salah seorang daripada awak lah buat pusingan tu kan, so kita akan baca dulu spring. So spring 1 ni kan, sebab akan jadi tight kan kalau kita pusing kan. Kalau kita pusing ikut jam kan, so yang ini akan tertight kan, akan tertarik kan ke atas kan, akan gerak ke atas. So ini akan tight, so 8 ni akan jadi compression kan. So betul lah sini kan. So F1, F2 kan. So kita akan, lepas tu kita repeat angle ni 60 kan, 90, 120, 150, 180. So ini kita buat setiap kali kita pusing kan. So, setiap kali kalau lah awak buat, awak akan merasakan setiap kali angle macam 30 degree tu kan, bila awak pusing kan, dia senang je kan. Tetapi bila dah 150 awak pusing, terasa masa-masa lawak kan. Kalau yang yalah, kalau ada masa lah, tak ada masa saya tak tahu dah cakap apa kan. Mandau keluar masa juga kan. So bila dah 150 awak akan perasan dia dah keras. So ni eksperimen ni lah. So dalam setiap eksperimen ni, apa yang kita akan baca, kita akan baca dia punya ni apa? Dia punya apa tadi? Dia punya tension kan. So setiap kali, so akan ada beza antara tension. Itu eksperimen pertama. Kita ubah 30 degree, kita pusing ambil data. Atau 60 degree kita pusing ambil data. 90 degree kita ambil pusing sampailah 120 kita ambil data. So dia 6 data totally kan. So eksperimen pertama. So eksperimen yang kedua kan, kita akan ubah tukar material. Sebab kita punya objektif tadi kan untuk cari coefficient of friction kan. So basically mestilah kalau material sama, coefficient of friction dia mestilah sama kan. So ini kita apa yang kita guna, kita tukar material. So material yang kita guna, kita ada leather kan. Ham ni macam, saya pasti ham ni apa So yang ketiga nylon. So 3 lah kita ada, yang intention ada kan, 3 je material kan. So sama juga. So yang ini kita cuma satu angle je, kita ambil 180 darjah kan. So 180 darjah, lepas tu kita repeat je 2 hingga 5. Tapi untuk eksperimen ni, dia akan sebelum ni kan kita set 20 kan. Tetapi nanti awak akan perasan kita kena set lebih daripada 20. Ada certain antara banyak ni, dia macam lagi friction dia kuat, coefficient of friction kuat, awak kena setting lebih tinggi. Kata tadi 20, mungkin awak kena setting 40. Macam tu lah kan. So hopefully awak boleh buat lah eksperimen ni bila awak buat degree nanti kan. So menarik juga. So awak akan sepatutnya eksperimen ni buat awak faham kan. Kalau awak tak buat eksperimen, macam mana awak nak faham kan. Okay, so ni eksperimen kita. So rod forces, dekat sini tulis rod forces as function of arc of contact. So ini, so coefficient of friction yang dia dah pernah kita buat, mu 0.043. Data ni sebenarnya ni data leather sebenarnya kan? Tapi kat sini rope, sepatutnya silap. Dia telah ambil data leather kan? Dalam kita punya dalam kita punya makmal, kita ada leather. Yes, kita ada leather. Lepas tu kita ada ham tu, kita nylon. Tetapi bila kita buat eksperimen yang banyak-banyak ni, kita buat pakai nylon. Reason dia ialah, biasalah senang lah, bukan murah lah. Reason dia ialah kalau nylon tu putus, kita ada banyak ada banyak ganti lah. Ada banyak material yang kita boleh ganti. Tetapi kalau leather tu putus kan, kalau kita guna leather kan, so leather tu putus, so kita kena beli baru kan. So masalah utama, kita bukan boleh beli kat kedai mana-mana kan. Kita kena beli kedai yang distributor betul. Sebab kita semua semua produk ada ASTM kan. ASTM kan, American Standard lupa kan. So
Kalau kalau dia putus, kita tak guna. So basically kita kena nylon. So ini, tapi ni leather punya lah, kan? So you akan dapat ni. So eksperimen kedua yang you guna tadi, kita cakap kan. So basically you akan dapat macam ni lah bila you pusing dengan angle 180 ni kan. So ini yang you akan dapat lah. So macam mana kita nak buat yang ini? So angle alpha radian ni awak tukarlah 30 kepada radian kan. Senang 60 radian kan, semuanya 3 kan. So lepas tu ratio measure 17 bagi 7. So you akan dapat value. Yang ni ratio you kena calculate lah kan. Mu E exponential mu theta. Exponential mu 0.43 theta. Oh ni ada masalah sikit ni. Cuba cek betul-betul dapat tak. Kalau tak dapat nanti awak inform saya. So basically theta ni mungkin salah. Hopefully lah you akan dapat jawapan yang betul lah. So basically you akan dapat yang ni. So yang ni untuk yang ini coefficient of friction ni, so basically you akan guna equation ni, you akan dapat mu. So dekat sini awak akan perasan mu paling besar mestilah leather ni kan. Sebab ni F1 kan, F1 dia 40, F21 nylon theta. So yang kedua ni nylon, yang ketiga hem. So ni hanya untuk coefficient of friction. So sampai sini dulu kot. Yes, sampai sini dulu. So ini eksperimen yang kedua. Sepatutnya eksperimen ni interesting, tapi minta maaf lah awak tak dapat buat. So hopefully you akan dapat buat juga eksperimen ni masa awak degree. So terima kasih. So jumpa lagi.